Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Education Intelligence bersama saya Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik Ibrahim. Ayat sama je sebut ulang-ulang kan. Dah kenal dah pun. Dah nak habis dah pun. Alright, nak habis bab dah. Okay. Kita next terus kepada satu topik yang paling terakhir. Okay. Ni adalah satu topik yang paling akhir. Kesan pembuangan bahan sisa industri terhadap alam sekitar dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Sebelum tu, kita pergi kepada soalan dulu. Okey, berikut merupakan akibat daripada satu fenomena. Okey, peningkatan suhu bumi, peleburan ais di kutub bumi. Okey, apakah fenomena ini? Okey, pencemaran sungai tak melibatkan suhu di bumi pun. Salah. Eutrofikasi tidak melibatkan peningkatan suhu bumi, tak melibatkan peleburan ais pun. Salah. Banjir kilat tak berkaitan. Kesan rumah hijau, betul. Okey, kita explain balik kesan rumah hijau tu apa. Kesan rumah hijau ni, dia memerangkap gas-gas karbon dioksida dan gas-gas rumah hijau memerangkap mengelilingi atmosfera bumi, menyebabkan bumi itu semakin panas. Okay, jadi suhu akan tinggi. Jadi kutub ais di sebelah utara bumi akan cair. Okay, jadi jawapannya ialah kesan rumah hijau. Nombor 2. Mengapakah pembuangan sisa pertanian ke dalam sungai perlu dikawal? Sebab apa sisa pertanian ni kita kena kawal supaya tak masuk dalam sungai tu. Okey, untuk mengelakkan masalah eutrofikasi. Kita dah bincang sebelum ni, masalah eutrofikasi ialah alga yang terlampau banyak dalam kolam ataupun sungai. Bila terlampau banyak, dia ambil kandungan oksigen, lepas tu dia menghalang sinar cahaya masuk ke dalam sungai. So, menyebabkan hidupan yang asalnya, iaitu hidupan akuatik, ikan ke, ketam ke, udang, mati. Alright. Nombor 3. Antara berikut yang manakah punca utama pemanasan global? Gas apa yang menyebabkan suhu bumi meningkat? Pemanasan global ni, gas karbon dioksida yang berlebihan. Alright. Okey, kita masuk kepada kaedah pengawalan dan pembuangan sisa industri. Macam mana kita nak kawal sisa industri tu? Okey, kalau gas beracun seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida, kita guna sistem pembersih udara ataupun filter. Okey, pembersih udara, nak tapis udara. Okey, kalau habuk arang batu, kita gunakan pemendak elektrostatik. Okey, dia akan menarik cas-cas tu, kuranglah habuk-habuk tu. Okey. Sisa toksik kita huraikan kepada bahan tidak toksik sebelum dibuang. Sisa pepejal kelapa sawit kita boleh digunakan proses menjadi bahan makanan haiwan, baja ataupun bahan api. Sisa radioaktif kita simpan dalam bekas plumber dan dilupus dalam konkrit yang tebal supaya sinar-sinar dia tak keluar. Sini ialah kaedah-kaedah kawalan yang kita boleh buat berdasarkan bahan-bahan sisa industri. Okey, kaedah pengawalan sisa industri ada 5, iaitu penguatkuasaan undang-undang, penggunaan teknologi, pendidikan, kita semula, kerjasama sejagat. Kadang-kadang masuk juga soalan berkenaan dengan alam sekitar ni. Rasanya tak miss lah. Selalu masuk dalam exam. Alright. Okey, kita pergi satu persatu. Penguatkuasaan undang-undang. Okey. Menguatkuasakan akta di bawah ni. Yang pertama, peraturan kualiti alam sekeliling tahun 1974. Apa dia? Melindungi, memelihara dan meningkatkan kualiti alam sekitar. Ini undang-undang yang ada. Yang kedua, peraturan kualiti alam sekeliling, kumbahan dan influen perindustrian tahun 1979. Untuk mengambil tindakan terhadap pemilik kilang yang tidak menguruskan sisa industri dengan baik dan mengakibatkan pencemaran. Alright. Penggunaan teknologi. Okey. Yang pertama sekali, penggunaan lampu plasma. Suhu dia sangat-sangat tinggi, 10,000 darjah Celsius, yang boleh menguraikan bahan toksik daripada berbahaya kepada tak berbahaya. Okey, lampu plasma. Yang kedua, penggunaan sistem pembersih udara. Contohnya di exhaust kereta, kita guna penapis-penapis udara supaya yang keluar daripada exhaust kereta ni asap-asap yang tak berbahaya kepada alam sekitar. Okey, dulu contohnya motor dulu, sistem 2 lejang, tengok asap dia. RZ 125. Kalau kita duduk belakang motor 125 tu, memang makan asap lah kita. Okey, sekarang ni teknologinya 4 lejang tak menghasilkan asap-asap yang berlebihan. Tu teknologi sekarang ni. Alright. Penggunaan cerobong asap yang dipasang penuras bagi mengurangkan pembebasan bahan pencemar ke udara. Cerobong-cerobong asap di kilang-kilang, kita letak penuras supaya yang keluar tu tak berbahaya kepada alam sekitar. Okey. Contoh di negara China, mereka telah membuat satu penapis udara yang terbesar di dunia. Ini contoh.
sangat mesra alam sebab di China dia punya jerebu memang tahapnya memang sangat membimbangkan. Pernah sekali China melakukan zero kereta pada satu hari. Hari itu sangat berbeza dengan hari-hari sebelum tu. Hari itu sangat terang, tak ada asap, okey, bersih. Bila hari lain je jerebu balik. Sebab apa? Asap-asap kenderaan tadi tu. So mereka mencipta satu penapis udara yang paling besar di dunia. Okey, pertama sekali di dunia. Alright. Seterusnya, penggunaan tenaga suria menggantikan bahan api fosil sebab bahan api fosil ni membebaskan jelaga-jelaga, asap-asap. So kita guna tenaga suria. Seterusnya, pertanian organik menggunakan baja semula jadi. Kita tak guna dah baja-baja kimia. Okey? Kita guna baja organik. Contoh, tahi ayam, tahi burung, tahi manusia boleh tak buat baja? Tak boleh. Okey? Jadi tahi manusia paling tak guna. Alright. Okay, dari segi pendidikan, pendidikan merupakan cara terbaik untuk menyedarkan orang ramai tentang kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar. Okey? Sebab itulah subjek-subjek silibus macam silibus sekarang ni masuk dalam ni. Saya nak ngajar kat awak sekarang ni supaya jagalah alam sekitar. Contoh. Bukan contoh, ni serius. Okey, jaga alam sekitar kita. Okey, kempen dan budaya sayangi alam sekitar. Okey, kerjasama sejagat. Malaysia banyak bekerjasama dengan negara-negara luar dalam isu alam sekitar. Okey, contohnya Protokol Montreal tahun 1987, Pengisytiharan Langkawi. Okey, sila eja tu Langkawai pula. Langkawi, okey, pada tahun 1991, Pengisytiharan Kuala Lumpur pada tahun 1992 dan Protokol Kyoto tahun 1997. Ni antara perjanjian-perjanjian yang Malaysia buat untuk menjaga alam sekitar. Alright. Okey, lepas tu kita semula. Kebanyakan sisa industri boleh diguna semula oleh industri lain. Contohnya, sisa organik daripada kelapa sawit digunakan untuk membuat perabot. Okey, konsep sekarang ialah waste to wealth. Maknanya bahan terbuang waste to wealth, kekayaan. Okey, banyak duit. Okey, daripada benda terbuang kita jana duit. Okey, industri. Sekarang ni kalau awak belajar mana-mana sekarang pun, katakan awak masuk universiti, yang ni lah ditekankan waste to wealth. Okey, kita buat kajian berkenaan dengan tu. Alright. Kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Okey, kesan pelepasan sisa buangan yang tak terkawal menyebabkan 5 benda ni. Yang pertama, pencemaran alam sekitar. Yang kedua, penipisan lapisan ozon yang sangat berbahaya. Yang ketiga, pemanasan global. Yang keempat, kepupusan spesies. Yang kelima ialah hujan asid. Okey, so kita kena pelihara dan pulihara alam sekitar. Macam mana? Okey, pemeliharaan merujuk kepada usaha untuk mengekalkan keadaan persekitaran yang sedia ada. Kita pelihara dia. Okey, kita pelihara. Okey, tu maksudnya pemeliharaan. Contoh, pemeliharaan hutan membolehkan tumbuhan-tumbuhan dan haiwan berkembang dalam persekitaran semula jadi mereka. Sebab itulah di Malaysia kita ada tanah-tanah reserve ataupun hutan-hutan simpan. Okey, kita nak kekalkan hutan tu. Okey, kita tak nak kacau ekosistem supaya haiwan dan tumbuhan dalam tu biarlah habitat semula jadi mereka dalam tu. Okey, kita jaga alam sekitar tu. Alright. Okey, pemeliharaan apa? Pemeliharaan pula merujuk kepada pengurusan alam sekitar untuk mengelakkan sebarang kemusnahan. Okey, kita pelihara, kita pulihkan alam sekitar kita. Itu maksudnya pemeliharaan. Contoh, pemeliharaan air membolehkan kita untuk mempunyai air bersih, tidak tercemar oleh sisa industri. Kita pulih balik air. Okey? Okey. Langkah-langkah memelihara dan memelihara alam sekitar sangat penting supaya alam sekitar akan kekal bersih, tidak tercemar. Okey. Persekitaran yang bersih memastikan manusia boleh menjalani kehidupan yang sihat. Yang kedua, tumbuhan dan haiwan tidak pupus. Dan yang ketiga, keindahan alam sekitar kita dapat kekalkan. Itu kepentingan. Alright. Langkah-langkah yang boleh diambil, memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan alam sekitar yang bersih, melupuskan sisa industri dengan betul. Okey, banyak NGO, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan yang menjalankan aktiviti-aktiviti melibatkan alam sekitar ni. Save Earth lah, macam-macam lah. Okey, save the whale lah. Okey, kita jaga alam sekitar ni. Bukan untuk kita saja, untuk anak cucu kita selepas ni. Okey, kita pinjam alam sekitar ni untuk daripada anak cucu kita. Alright. Mengamalkan konsep kita semula. Kita semula ni sangat bagus. Okey, kita kurangkan pembuangan bahan-bahan buangan lah. Kita semula. Okey, reuse. Alright. So, kita pergi kepada latihan dan pembukaan. Apakah cara yang terbaik untuk mengadakan sisa-sisa kelapa sawit? Okey.
sawit ada sisa dia. Apa cara terbaik kita nak kendalikan sisa-sisa tersebut? Yang kedua, antara berikut yang manakah bukan langkah mengawal pencemaran alam sekitar? Bukan langkah mengawal pencemaran alam sekitar. Okey, boleh pilih jawapan. Dan yang ketiga, antara langkah-langkah berikut yang manakah membantu untuk memelihara dan memulihara alam sekitar? Okey, boleh baca. Alright, boleh pilih jawapan. Akhirnya, tamat sudah seluruh bab sains tingkatan 4 pada kali ini. Tapi sebelum tu saya tak nak stop. Kita akan teruskan lagi next slide, iaitu perbincangan soalan mirip SPM. Kita akan bincang soalan-soalan mengikut bab. Okey, bab 1 macam mana soalan ni kita akan bincang. Okey, soalan 2, bab 2 macam mana soalan dia. Sampailah bab 8. Jadi setakat tu saja. Akhirnya tamat sudah semua topik dalam bab 8 sains tingkatan 4. Saya harap awak semua faham apa yang kita belajar selama ini. Ada masalah sila kontak saya, WhatsApp saya personal. Okey, setakat tu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih.